Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk video kali ini, kita akan membincangkan topik 1.14 membuat keputusan berdasarkan aspek-aspek penting. Teknik peniskalaan. Kita akan fokuskan kepada maklumat yang penting dan meninggalkan aspek-aspek yang kurang penting. Okey, kita lihat sel induksi kali ini. Pada gambar rajah, ada 3 laluan utama yang boleh sampai ke destinasi. Destinasi yang sama. Okey, jalan A merupakan satu jalan yang agak berliku. Jalan B, jalan yang lurus dan jalan C terdapat kerosakan pada jalan tersebut. Dari segi jarak, jalan A memerlukan 10 km perjalanan. Jarak B ialah 6 km dan jarak jalan C ialah 7 km. Jadi dalam situasi memilih jalan, kita akan pilih dulu aspek-aspek penting dari segi keselamatan, jarak yang terdekat dan masa laluan. Okey, dari situasi ABC dapatlah kita buat kesimpulan bahawa jalan B adalah jalan yang terbaik kerana jalannya agak selamat kerana jalan yang lurus dan jaraknya hanya 6 km untuk sampai ke destinasi. Kesimpulan daripada jalan-jalan tadi, kita dapat simpulkan aspek-aspek pentingnya iaitu jalan terdekat, jalan yang tidak rosak dan cepat sampai ke destinasi kerana ianya menjimatkan masa. Okey, lihat contoh soalan buku teks muka surat 11. Seorang postman ditugaskan untuk menghantar surat ke 7 buah kampung iaitu kampung A, B, C, D, E, F dan G. Raja menunjukkan jarak antara kampung tersebut dalam kilometer. Postman diminta mengelakkan laluan AD kerana terdapat jalan rosak. Pilih satu laluan yang singkat bagi postman menyiapkan tugasannya dengan cepat. Okey, langkah pertama kita akan tentukan dulu apakah aspek-aspek penting. Okey, daripada maklumat tadi, kita boleh senaraikan aspek-aspek penting iaitu mengelakkan laluan AD. Okey, mengelakkan laluan AD sebab jalan ini rosak. Kemudian laluan yang singkat, ya, pilih laluan yang singkat dan menjimatkan masa lah, ya. Jadi tugas dapat diselesaikan dengan cepat, ya. Jadi kita dah senaraikan aspek-aspek penting tadi, barulah kita pilih pula, ya, laluan. Kita tentukan laluan. Okey, kita tentukan laluan. Kita pilih laluan yang pertama, kita senaraikan. Okay, kita start dengan kampung A. Kampung A, lalu kampung B, lalu kampung C, lalu kampung E. Okey, dekat E ni ada 2 sempang. 3 sempang. Pergi D boleh, F boleh, G pun boleh. Okey, kalau kita pilih F, okey, kalau kita ikut laluan F, kemudian kita akan pilih laluan ke D atau G. Jadi dekat sini, kalau kita pilih ke laluan D, untuk ke laluan G, kita terpaksa patah balik. Jadi tak boleh, ya. Okey, tak boleh macam ni. Dia kena jalan sehala sahaja. Satu laluan. Bila kat sini ada 2 hala kat sini, jadi salah lah. Jadi kita kena pastikan laluan yang kita pilih tu sehala sahaja. Okey, sehala sahaja. Okey, padam dulu. Okey. Pastikan sehala sahaja. Okey, lepas jalan E, saya pilih jalan D. Kemudian jalan F. Kemudian jalan G. Okey, kita semak ada 7 kampung A, B, C, D, A, B, C, E, D, F, G. Okey, dah cukup 7 kampung. Okey, kita cuba laluan ataupun alternatif yang kedua. Okey, jalan A, lalu jalan B, lalu jalan C, kemudian masih jalan E. Okey, tadi kita pilih E pergi ke D. E melalui D. Sekarang kita tahu EF tak boleh sebab nanti kita akan jadi 2 hala. Jadi kita boleh pilih jalan ke G. Lepas E pergi G, kemudian pergi F, kemudian pergi D. Okey, ini laluan atau alternatif yang kedua.
Okey, alternatif yang ketiga, kita boleh lalui jalan A, B. Kemudian tadi kita pilih B pergi C. Okey, dekat sempang B ni sebenarnya kita boleh pilih pergi ke C ataupun pergi ke D. Okey, tadi kita dah pilih 2 kali jalan ke C, B ke C. So untuk kali ini kita pilih ke D. So B pergi ke D. Okey, D pergi ke F, F pergi ke G, G pergi ke E, E pergi ke C. Yang penting kita semak, ada 7 kampung tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan pastikan tak berulang lah kampung-kampung tadi ya dalam satu laluan tu supaya tak ada jadi 2 hala. Ya. Syarat dia mesti satu hala saja. Okey, so A, B, D, F, G, E, C. Okey, yang akhir sekali. Okey, so dah selesai pilih laluan, kita kira pula jarak. Dekat sini kalau kita lihat ada nombor-nombor di sepanjang laluan ni. Ini menunjukkan jarak ya dalam soalan dalam kilometer ya. Dalam soalan dah nyatakan dalam kilometer. So kita tambahkan saja. AB 7, BC 8, CE 5, ED 15, kemudian DF 6, FG 11. Okey, so kita akan dapat, kita kira dapat 56. Okey, yang kedua AB 7 tambah 8, BC 5, EG 9, GF 11, FD 6. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, cukup tak? AB 7, BC 8, CE 5, okey, EG 9, GF 11 dan FG 6. Okey, so kita akan dapat kat sini 46. Dan yang seterusnya laluan alternatif yang ketiga 7 tambah 9 ya, BD 9, DF 6, FG 11. Okey, tambah 1, G 9 dan sisa 5. Okey. Kat sini kalau kita kira dapat 47. Okey. So daripada 3 laluan alternatif ni, kita dapati laluan yang kedua merupakan laluan yang berjarak paling singkat. Jadi dia akan menjimatkan masa lah. Jadi postman dapat menyiapkan tugasan dengan cepat. Jadi itulah kesimpulan yang dapat kita senaraikan di sini. Ya, kita dah tentukan aspek-aspek penting tadi dan kita perlu lalui semua aspek-aspek penting yang telah kita senaraikan tadi dan kemudian kita tentukanlah ya laluan mana yang lebih singkat yang memenuhi aspek-aspek yang telah kita senaraikan. Jadi masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. Okey? Okey, so kita lihat yang seterusnya. Soalan latihan. Sekolah Aiman telah mengadakan aktiviti mencari harta karun di kawasan sekolah. Setiap kumpulan perlu berkumpul di R untuk berdaftar, kemudian singgah di setiap stesen A hingga E di padang sekolah. Setiap kumpulan perlu melalui semua stesen A hingga E. Pelajar berikut menunjukkan susunan stesen A hingga E dan jarak antaranya dalam meter. Di setiap stesen, ahli-ahli kumpulan diminta menyiapkan satu tugasan dan hanya kumpulan yang berjaya menyiapkan tugasan akan diberi satu cop. Setelah berjaya memperolehi 5 cop, hantar ke stesen R dan peta untuk ke harta karun akan diberikan. Okey, nyatakan 3 aspek penting untuk menjadi kumpulan pertama mendapatkan peta ke harta karun. Jadi daripada teks ini, kita perlu senaraikan dulu aspek yang perlu kita fikirkan. Okey, yang pertama pastinya kita akan pilih laluan yang paling dekat. Okey, kita akan pilih laluan yang paling dekat. Kita lihat kat sini. Okey, perlu menyiapkan tugasan. Ya.
Kalau tugasan tak dapat disiapkan, dia tak akan diberi cop. Jadi kat sini mestilah lakukan tugasan yang berikan dengan segera. Okey, bila kita dah pilih jarak, ya, kita dah pilih jarak, kita mesti pilih laluan, ya, stesen A ke stesen E dengan jarak laluan yang terdekat supaya kita dapat selesaikan tugasan dengan segera. Kemudian untuk perkara penting yang perlu kita lihat dekat sini, dia melibatkan beberapa kumpulan, ya. Melibatkan pertandingan, ya, kumpulan. Jadi pastikan dalam stesen-stesen yang perlu lewati ini, okey, pastikan elak stesen yang ramai orang lah. Okey, kalau ramai orang nanti dia susah untuk selesaikan tugasan. Jadi dia akan menyebabkan masa yang digunakan panjang lah. Okey, jadi perkara yang perlu ada dekat sini tadi yang saya sebutkan tadi, yang pertama sekali perlulah pilih laluan dengan jarak yang terdekat. Okey, pilih laluan terdekat. Okey, kemudian pastikan, ya, segala tugasan dilakukan dengan segeralah. Selesaikan semua tugasan. Okey. Tugasan dengan segera. Okey, ini merupakan banyak kumpulan, pertandingan ni melibatkan banyak kumpulan, jadi kita perlu elakkan, ya, stesen yang ramai orang. Okey, stesen yang ramai orang. Okey, so ini dia lah aspek-aspek penting yang perlu kita fikirkan. Okey, kemudian step yang kedua, dia minta kita nyatakan 3 pilihan laluan yang paling ideal dan nyatakan juga jumlah jarak bagi setiap laluan. Okey, sebab apa kita kena pilih laluan yang ideal? Supaya nanti kita boleh pilih jarak yang terdekat. Okey. Kita akan pilih laluan. Kita lihat peta yang diberikan. Okey, laluan yang pertama. Okey, daripada ayat tadi kita kena mula daripada R, ya. Ya, jalan yang pertama. Untuk situasi kali ini, ya, dia bermula daripada R dan perlu berakhir juga di R. Okey, perlu berakhir di R, ya, sebab dia kena hantar setiap chop tadi untuk dapatkan peta di R. Jadi peserta akan berkumpul semula di R lah. Okey, kita mulakan laluan yang pertama. Start daripada R. Kita boleh pilih laluan yang pertama. Kita pergi ke A. Kemudian pergi ke E. Kemudian daripada E ni ada 2 jalan. Kita boleh pilih B dengan D. Okey, saya pilih B dulu. Saya pilih D dululah. Saya pilih yang paling dekat ni dulu, ya. Saya paling E pergi ke D yang paling dekat. Okey. Kemudian saya pergi ke C. Boleh juga terus pilih ke B tadi. Okey, tapi saya nak pilih yang terdekat dulu. Okey, kemudian daripada D saya ke C. Kemudian daripada C saya pergi ke B dan kemudian kena balik ke R. Yang penting ke 5 stesen tadi dah ada. A, B, C, D, E. Okey, ada. Kenapa kena balik kepada R? Sebab dalam teks tadi, ya, dia dah nyatakan, ya, peserta perlu kembali ke R, ya, untuk tunjukkan chop yang telah dia dapatlah, ya, ke 5 chop tadi untuk dapatkan peta. Okey, sebab itulah kena ulang balik kat sini ke R. Okey, kemudian laluan yang kedua, kita boleh pilih mesti start daripada R. Okey, kemudian saya nak lalu B. Ya, tadi saya dah lalu A. Saya start R pergi B terus. Okey, yang penting jalan sehala, ya, tak boleh patah balik. Okey, kemudian saya pergi daripada B ni, saya pilih A. Okey, saya pilih laluan A. Okey, kemudian saya pergi ke E. Daripada E, saya pergi ke D. Kemudian ke C. Okey, kemudian balik ke R. Okey, so A, B, C, D. Okey, semak, pastikan, ya, daripada mula akhir mesti R ke A. Kemudian laluan ni, okey, semua sahala, ya, sekali je diulang. Okey, B, A, E, D, C. Okey, B, A, E, D, C. Okey, kemudian kita pilih laluan yang seterusnya, ya. Dia suruh pilih 3 laluan yang ideal.
Okey, daripada R saya nak lalu C pula. Tadi saya daripada R dah pergi ke A, R ke B, sekarang R ke C pula. Okey, R ke C. Daripada C saya pilih D. Okey, saya pilih D. Sebab kalau pilih B nanti akan ada dua hala dia akan ada dua hala. Saya terpaksa patah balik. Okey, so saya pilih C, kemudian pergi ke D, dari D pergi ke E, dari E pergi ke B. Okey, lalu yang terdekat B. Kemudian saya pergi ke A. Kemudian daripada A saya terus kembali ke R. Okey, so kita dah pilih laluan. Sekarang kita pilih pula jumlah jarak. Okey, yang pertama kita tambahkan R ke A 550 tambah A ke E 500 tambah ED 150 tambah DC 250 tambah CB 250 dan BR 500. Bila kita jumlahkan semua, saya dapati jumlahnya ialah 2200. Okey. So, kita kira yang seterusnya. RB ialah 500. Okey. Tambah BA 250 tambah AE 500 tambah ED 150 tambah DC 250 tambah CR 450. Unitnya dalam meter ya. Lihat balik soalan. Dan totalnya ialah 2100. Okey. Unit dalam meter. Okey, dan akhir sekali laluan yang terakhir RC 450 tambah CD 250 tambah 150 tambah E pergi ke B 400 BA 250 AR 550 dan totalnya ialah 2050 meter. Okey. Jadi kita dah pilih 3 laluan yang ideal dan dah jumlahkan jaraknya didapati. Okey, kita dapati. Okey, yang mana jarak yang paling dekat? 2200, 2100, 2050. Jadi kita akan pilih laluan yang ketiga kerana jaraknya adalah lebih dekat. Okey, jadi aspek penting tadi dipenuhi. Okey, itu saja untuk topik kali ini. Okey, kita jumpa lagi dalam topik-topik yang akan datang. Okey, terima kasih.